Al-Habal murah-murahan kas Salamat. Saya Hikmat Juni. Selepas bercuti panjang akibat pandemik COVID-19, guru di Sabah akan kembali ke sekolah masing-masing Selasa depan. Selepas bercuti panjang akibat pandemik COVID-19, seramai 42,364 guru sekolah rendah dan menengah di semua sekolah kerajaan di Sabah akan kembali ke tempat bertugas masing-masing Selasa depan. Pengarah Pelajaran Negeri Sabah Dr. Mistrin Radin berkata, arahan telah dikeluarkan selaras dengan surat berkeliling yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi mengarahkan semua guru kembali ke tempat bertugas. Namun itu bukan bermakna sekolah akan dibuka semula pada tarikh itu. Pengumuman tarikh pembukaan sekolah akan dilakukan oleh Menteri Pelajaran Malaysia Dr. Muhammad Razzi Muhammad Jidin apabila tiba masanya. Bermula Selasa juga, guru-guru perlu melaksanakan pengajaran dan pembelajaran PDP jarak jauh semula. Berdasarkan garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia, PDP akan dilaksana dalam dua kaedah, iaitu PDP di sekolah dan di rumah. Untuk murid yang dibenarkan hadir ke sekolah, mereka akan mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah sementara murid lain akan mengikuti PDP di rumah. 3 kes positif baharu COVID-19 yang dilaporkan di Sabah semalam dikesan di pintu masuk wilayah Persekutuan Labuan ketika individu berkenaan dalam perjalanan untuk kembali bekerja di Labuan. Pengarah Kesihatan Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, punca jangkitan dan kontak ketiga-tiga kes telah dikenal pasti dan semua kes kini sedang dirawat di Hospital Labuan. Dengan pertambahan 3 kes baharu semalam yang dilaporkan di Beaufort, Kota Kinabalu dan Penampang itu, jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sabah meningkat kepada 351 kes. Setakat semalam, 1,067 orang masih berada di 42 pusat kuarantin di seluruh Sabah dan seramai 6,332 orang menjalani home quarantine. Tiada pelanggaran perintah kuarantin dilaporkan. Kerajaan Sabah melancarkan kempen untuk memberi pendidikan kepada orang ramai mengenai cara yang betul untuk melupuskan pelitup muka. Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Frankie pun berkata, inisiatif menerusi tayangan video itu sebagai persiapan kerana sebahagian besar masyarakat dijangka kembali ke rutin seharian tidak lama lagi. During the PKP, it is easier because semua orang diam-diam duduk di rumah, kan? But selepas PKP or PKPB, I think when people start moving, it is becoming a problem already. Because you will have a tendency to probably use more masks or throw away your mask anywhere you find convenient. So, and we want to also think about the environment. Klip video dalam 3 bahasa itu, bahasa Malaysia, Inggeris dan Mandarin, akan diagihkan kepada pihak berkuasa tempatan dan media sosial. Dalam perkembangan berkaitan, Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah menerusi pusat sukarelawannya melaksanakan projek membuat 10,000 helai pelitup muka kain untuk diagihkan percuma kepada warga emas dan orang kurang upaya. Datuk Frankie berkata projek terbabit bermula sejak Mei lalu, membabitkan seramai 50 sukarelawan. Kementeriannya telah mengagihkan 730 helai pelitup muka kain kepada beberapa rumah kebajikan. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso menafikan mesej tular berhubung pemberian allowance sebanyak RM3,000 kepada individu yang diberhentikan kerja semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mesej tular itu antara lain memaklumkan bahawa mereka yang hilang pekerjaan boleh memohon allowance berkenaan dalam tempoh tidak melebihi 60 hari daripada tarikh mula diberhentikan kerja. Butiran yang diperlukan termasuk nombor akaun bank. Pengedar kabar angin tersebut turut menyalahgunakan pautan eis.perkeso.gov.my dalam penyebaran maklumat palsu itu.
Melalui sistem insurans pekerjaan SIP, Perkeso sememangnya menawarkan faedah kepada orang berinsurans yang kehilangan pekerjaan. Bagi orang berinsurans yang kehilangan pekerjaan, mereka boleh memohon faedah berbentuk kewangan dan faedah bantuan pencarian pekerjaan daripada SIP. Faedah berbentuk kewangan itu termasuk elan mencari pekerjaan, elan pendapatan berkurangan, yuran latihan, dan elan bekerja semula awal. Keputusan ujian seorang kaki tangan di Wisma Sedco yang dikatakan positif COVID-19 masih belum disahkan. Menteri Perdagangan dan Perindustrian Datuk Seri Wilfred Madius Tangau berkata, kaki tangan itu sebenarnya masih menunggu hasil ujian swab di Hospital Queen Elizabeth. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan semalam bagi mengulas notis penutupan Wisma Sedco yang tular di media sosial. Madius berkata kekeliruan penyampaian maklumat dalam menyebabkan notis yang dikeluarkan tidak menggambarkan situasi sebenar. Katanya penutupan itu sebenarnya untuk memberi laluan kepada proses sanitasi dan penyahkuman di bangunan tersebut. Walau bagaimanapun, beliau dimaklumkan satu notis baru telah dikeluarkan sebagai pembatulan terhadap notis yang terdahulu. Sehubungan itu, orang ramai diminta bertenang dan tidak panik serta terus mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Seorang ibu tunggal kepada 6 anak memerlukan bekalan darah mencukupi yang didermakan oleh orang ramai bagi membolehkan 3 anaknya meneruskan kehidupan normal. Ruslina Asoy, 40 tahun, kini pasrah dan berada dalam keadaan dilema serta tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan bekalan darah yang mencukupi untuk 3 anak perempuannya, Debbie Ashanti Lawrence, 16, Christine Rachel, 15 dan Priscilla Agres, 20. Ketiga-tiga anaknya mengidap penyakit genetik thalassemia dan memerlukan pemindahan darah jenis A dan O sekurang-kurangnya 3 pain sebulan bersamaan kira-kira 900 ml. Walaupun dia menawarkan untuk membeli darah yang didermakan, namun tiada pihak yang dapat membantu. Ketika ini, bank darah di hospital di negeri ini kekurangan bekalan sejak PKP. Akibat keadaan kesihatan mereka yang tidak mengizinkan, anak-anaknya kerap tidak hadir ke sekolah. Suami Ruslina, seorang anggota bomba, meninggal dunia akibat serangan strok Mei lalu. Umpama sudah jatuh ditimpa tangga, Ruslina juga berdepan dengan prospek kehilangan rumah yang selama ini menjadi tempat mereka berteduh. Keluarga itu diminta untuk berpindah daripada tempat tinggal mendiang suaminya untuk memberi laluan kepada ahli bomba yang lain untuk menggunakan rumah itu. Ruslina merayu kepada sesiapa sahaja yang dapat menderma supaya tampil ke hadapan untuk membantu anak-anaknya. Mereka yang ingin membantu boleh menghubungi Ruslina di talian 016 587 1936. 3 individu dipercayai sekeluarga cuba membunuh diri di flat Seri Indah Menggatal awal pagi tadi. Ketiga-tiga mereka yang berumur antara 26 hingga 60 tahun mengurung diri di dalam rumah itu sambil membiarkan gas petroleum cecair LPG terbuka. Walau bagaimanapun, bomba berjaya menenangkan dan menyelamatkan mereka. Balai Bomba dan Penyelamat Kota Kinabalu menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.48 pagi tadi dan bertindak memasuki rumah mangsa dengan menggunakan peralatan khas. Bomba berjaya memujuk dan menenangkan 3 individu berkenaan yang seterusnya dihantar ke hospital menggunakan ambulans. Operasi bomba tamat sepenuhnya pada pukul 6.06 pagi. Teruskan jaga kesihatan diri agar kita sehat sentiasa. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Juni Maksukul.